Pelajaran 11. Ayat kefahaman, tegahan mempersendakan agama. Surah Al-An'am ayat 70 yang bermaksud, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Intisari ayat. Umat Islam diperintahkan supaya menjauhi orang yang mempermainkan agama. Golongan ini bertindak sedemikian kerana mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Kita hendaklah mengingati mereka dengan Al-Quran dan azab Allah di hari kiamat. Harta dan kekayaan tidak akan berguna. Tidak ada sesiapa yang dapat menolong dan memberi syafaat kepada mereka selain daripada Allah. Pengertian mempersendakan agama bermaksud menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau atau melaksanakan perintah agama secara olok-olok serta mengkhianati dan menyeleweng daripada ajaran agama. Berikut merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Pertama, melakukan pentafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu. Kedua, menghina wanita muslimah yang memakai tudung. Ketiga, melakukan perkara maksiat secara terbuka tanpa rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala. Keempat, menganggap bahawa Islam mengokong golongan wanita. Dan yang kelima, mengatakan kepada seseorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW seorang yang ketinggalan zaman dan kolut. Berikut pula merupakan akibat mempersendakan agama. Pertama, hilang jati diri seorang Muslim dan sensitiviti terhadap ajaran agama Islam. Kedua, Allah Ta'ala akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka kerana perbuatannya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ketiga, maruah umat Islam akan tercemar kerana mengamalkan ajaran yang menyeleweng. Umat Islam akan dipandang hina oleh penganut agama-agama lain. Dan keempat, mengganggu kerukunan dan ketenteraman masyarakat kerana membawa kepada kekacauan, huru-hara dan peperangan. Berikut merupakan kepentingan menangani isu mempersendakan agama. Pertama, menangani gejala mempersendakan agama adalah satu tanggungjawab membendung kemungkaran. Kedua, mengekalkan keamanan negara kerana wujud keharmonian di antara penganut agama Islam. Ketiga, mengelak pelakunya daripada terjerumus ke dalam api neraka dan azab Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, menyelamatkan umat Islam daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan murtad. Usaha-usaha dan tindakan dalam menangani isu-isu mempersendakan agama. Individu. Yang pertama, menghindari tipu daya syaitan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, memberi nasihat, peringatan dan amaran dengan berkesan. Dan yang ketiga, menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah dan berhemah. Masyarakat. Menggunakan media massa, teknologi ICT sebagai saluran dakwah. Kedua, mengadakan perbincangan dan dialog dengan penuh bijaksana dan memberi peringatan kepada mereka tentang adanya siksaan Allah yang akan menimpa mereka. Berikut pula usaha-usaha dari sudut negara. Pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
majlis-majlis agama Islam negeri dan jabatan-jabatan agama negeri hendaklah mempergiatkan lagi program-program dakwah mereka. Kedua, menggandakan usaha pemulihan iaitu mengembalikan golongan ini ke pangkal jalan menerusi program pemulihan akidah dan kepercayaan. Pengajaran ayat. Pertama, Allah memerintahkan supaya menjauhi diri daripada orang yang menghina agama Allah. Kedua, kita hendaklah memberi peringatan kepada orang-orang yang mempersendakan agama. Seterusnya, orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan terselamat daripada siksaan api neraka. Keempat, hanya dengan izin Allah sahaja bantuan dan syafaat akan diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan yang terakhir, kita wajiblah menjadikan agama Islam sebagai asas dalam semua aspek kehidupan.